Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua? Jadi hari ini saya nak kongsi satu cara untuk kita mendapatkan data dengan cepat menggunakan Microsoft Excel untuk penolong kanan, untuk penolong PPD dan juga penolong pengarah di JPN. Jadi database ini adalah database dummy. Jadi apa kita nak buat ialah kita nak tentukan golongan keluarga itu sama ada ianya tergolong dalam B40, M40 ataupun T20. Caranya dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi apa kita kena buat ialah kita klik ini plus ini untuk membuat satu sheet yang baru. Saya tekan zoom sedikit supaya kita dapat lihat dengan jelas. Okey. Okay, jadi saya akan gunakan ini untuk menentukan golongannya. Okay, apa yang saya nak buat ialah pada golongan pada bahagian B ini saya akan type golongannya. Okay, kita ada golongan B40, kemudian M40, kemudian T20. Okay. Okay, sekarang ini kita kena rujuk jadual kita. Kena rujuk jadual. Berapakah jarak gaji ataupun pendapatan isi rumah yang ditentukan sebagai B40. Okey. Jadi ini kita letakkan kosong dahulu. Okey, saya masukkan dulu nanti saya jelaskan. Okey, ini saya masukkan P850. Kemudian ini pula saya type 10960. Okey. Jadi saya jelaskan satu persatu. Kalaulah pendapatan isi rumah antara RM0 sehinggalah kepada 4849 yang termasuk dalam golongan B40 dan bermula daripada 4850 sehinggalah ke 10959 tergolong dalam M40 dan RM10960 ke atas ianya merupakan golongan T20. Okey, jelas. Sekarang ini kita nak berikan nama kepada jadual ini. Untuk berikan nama kepada jadual ini, kita highlight ke 6 petak ini dan pergi ke bahagian atas ni untuk memberi nama kepadanya. Tulis tu name box. Okey. Kemudian kita typekan golongan. Jadi nama petak ini, 6 petak ini ialah golongan. Jadi kita kembali kepada database kita. Jadi kita klik mana-mana sel yang ada tulisan. Tekan Ctrl A serentak untuk select semua data. Pergi insert, tekan table dan tekan OK. Jadi ia dah dimasukkan ke dalam table. Okay, Jadi bagaimana kita nak mendapatkan pendapatan isi rumah? Saya zoom sedikit. Jadi apa kita kena buat ialah kita kena tahulah macam mana nak cara mendapatkan isi rumah. Untuk mendapatkan isi rumah itu pendapatan penjaga 1 ditambah dengan pendapatan penjaga 2. Okay. Jadi sekarang ini kita cuba buat satu persatu. Okay. Di sel BK4 saya berikan nama kepada sel ini iaitu B1 merujuk kepada pendapatan penjaga 1 dan tekan enter. Baiklah, mari kita cari manakah lajur yang ada pendapatan penjaga 1. Okey. Okey, kita jumpa di sini iaitu AP. Okey. Pendapatan penjaga 1. Kita lihat di sini, apa kita dapat lihat ialah data itu berada di sebelah kiri sel. Sekiranya data itu berada di sebelah kiri sel, walaupun ianya dalam bentuk nombor, tapi Excel beranggapan bahawa ia dalam bentuk teks. Jadi, kita mesti tukar ianya ke dalam bentuk nombor. Jadi, untuk menukarkan dalam bentuk nombor, kita menggunakan satu formula, iaitu value. Jadi, kita kembali kepada BK5. BK5, kita klik ni. Dan tekan sama dengan ataupun equal, kita menggunakan formula value, VALUE, buka kurungan, kemudian kita pilih AP5. Mana AP5? Ini dia, kita klik AP5, tekan enter sahaja. Jadi sel tadi itu dia sekarang ini menunjukkan data di sebelah kanan, ini menunjukkan ianya ditunjukkan sebagai nombor. Okey, bukan sebagai nombor.
Baik, apa berlaku sekiranya ada masalah data? Okey. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya masalah data, contohnya error dan sebagainya, mungkin kawasan itu tidak diisi dan sebagainya, apa kita kena buat ialah kita jadikan dia hanya sebagai ini. Kita mulakan type kepada if error, ERROR, buka kurungan, value tadi tu kan. Okey, klik di hujungnya, okey, tekan koma, sekiranya dia ada masalah, jadi kita nak jadikan dia hanya sebagai gaji kosong dan tutup kurungan dan tekan enter. Okey, jadi kalaulah ianya tidak diisi dengan sebarang data, maknanya ianya akan digantikan dengan pendapatan kosong. Okey ya. Okey, ini tujuannya untuk memastikan tidak ada error lah dalam pengiraan kita nanti. Sebab apa? Kemungkinan yang ada di sini dia ada space kah dan sebagainya. Jadi formula itu tak dapat digantikan dia sebagai value, jadi dianggap dia sebagai error. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Okey. Okey, sekarang ini kita nak cari untuk P2 pula. P2. Okey, tekan enter. Di ruangan sel BL5 ini kita tekan sama dengan dulu type value. Okey, cari BF. Mana BF tadi? BF. Sini dia kosong. Tekan ni dan tekan enter. Dia akan jadikan dia itu sebagai nombor. Dia tukar daripada teks kepada nombor. Kita lihat di sini kan. Dia ada satu ruang kosong di sini. Kita takut ianya di sini ada space yang kita tidak nampak. Ini dia akan jadikan error nanti. Jadi kita tak nak ada error. Jadi sebenarnya tak ada data, tapi kemungkinan Excel beranggapan ada data dan dia tak dapat nak proses. Jadi kita guna cara yang sama. Klik balik di BL5 ini. Kita klik di depan value tu. Kita type if error, buka kurungan. Klik di bahagian belakang ini, tekan koma, letakkan kosong, tutup kurungan dan tekan enter. Jadi dengan cara ini, sekiranya data di situ kosong ataupun adanya space, maknanya dia takkan keluar error lagi dah. Jadi sekarang ini untuk dapatkan isi rumah, jadi pendapatan penjaga 1 ditambah dengan pendapatan penjaga 2. Jadi di ruangan BM4 ataupun sel BM4, kita type di sini isi rumah, tekan enter. Okey, jadi kita nak tambah pendapatan penjaga 1 dan penjaga 2. Formula dia senang saja. Tekan sama dengan dan tekan BK5, tekan tambah dan tekan BL5 dan tekan enter. Jadi ini merupakan isi rumah gabungan daripada jumlah daripada P1 dan juga P2. Okey, dia ada pelbagai cara untuk buat ini. Jadi saya nak tunjukkan saja cara beginilah. Okey, jadi dia gabungkan ni semua. Okey. Sekarang ni kita nak tentukan golongan pula. Jadi pada sel BN4 kita type di sini golongan, tekan enter. Jadi kita menggunakan satu formula iaitu VLOOKUP. VLOOKUP itu nanti akan merujuk kepada jadual yang kita telah buat pada awal tadi. Okey. Jadi kita mulakan dengan misi formula dengan letakkan sama dengan type VLOOKUP, buka kurungan. Okey, ini adalah pendapatan isi rumah tadi kan. Kita klik ini iaitu BM5, tekan koma. Apa nama table kita tadi? Golongan. Kita type golongan, tekan koma. Okey, kemudian kita tekan 2. Okey, koma, tekan 1, tutup kurungan, tekan enter. Jadi dia akan nampak golongan itu. Dia akan susun automatik golongan itu. Dia baca maklumat di sebelah kiri, dia akan keluarkan golongan di sebelah kanan dengan merujukkan jadual yang kita telah buat tadi. Okey. Sekarang ni pula, adakah kita nak kira satu persatu? Tidak. Kita nak gunakan kelebihan yang ada pada Microsoft Excel untuk mengira bagi pihak kita. Jadi apa kita buat ialah klik mana-mana pada sel yang ada nombor, tekan Ctrl A lagi macam tadi. Okey, tekan Ctrl A lagi macam tadi, dia akan select all. Okey. Select all, tekan insert,
tekan pivot table dan tekan OK. Dia akan buka satu sheet yang baru. Okey. Jadi di sebelah kanan ini dia ada checkbox. Jadi kita tarik checkbox turun bawah sekali. Checkbox ini ada namanya golongan. Kita klik checkbox ini. Jadi bila kita klik checkbox ini, dia akan terpapar di bahagian row. Di sini golongan tu. Kemudian di sini pula dia akan paparkan golongan yang ada tadi. B40, M40 dan T20. Okey. Jadi ada 3 golongan sahaja. Okey. Jadi sekarang ini kita nak dapatkan value dia. Nah, di sini kita nampak value kan. Jadi kita scroll naik ke atas, kita klik nama. Okey, jadi keluar di sini nama murid. Kita drag, kita klik nama di sini, kemudian kita drag masuk ke value. Jadi bila kita drag masuk ke sini, di row ini kita nak ada value. Jadi kita di sini dapat lihat golongan B40 ada 919 orang, M40 ada 144 orang, dan T20 ada 37 orang. Ini memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Jadi apa kata kita nak tahu siapakah golongan keluarga tersebut, golongan pelajar tersebut yang merupakan T20 ke M40 ke B40. Sebab itu saya ajar menggunakan table tadi itu. Kenapa saya buat menggunakan table? Okey ya. Jadi kita lihat di sini ada golongan, di sini ada satu arrow. Kita klik arrow ini. Nampak di sini ada checkbox. Kalau ada checkbox, apa tujuan checkbox? Mudah untuk kita select. Jadi kita tekan select all ini, untick dia, semua akan di-untick. Mana apa kata kita nak cari golongan T20 saja. Jadi kita tik T20 dan tekan OK. Jadi makna dia akan senaraikan semua T20 saja. T20 saja. Dan kalau kita nak senaraikan M40, kita klik M40 dan tekan OK. Dia akan senaraikan semua M40. Okey. Jadi saya harap ia dapat membantu penolong kanan, guru besar, pengetua, dan juga penolong PPD dan juga penolong pengarah di JPN untuk dapatkan maklumat dengan cepat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.